masalah kita ni. Yang bocor, yang tiris, yang komisen. Ini semua kita kena elak. Orang mati. Takkan masa ini juga kita nak fikir soal perniagaan kita. Berkenaan dengan data, Goping. Terima kasih Tuan Yang Betul. Memang kita tahu KKM telah pamerkan COVID Now untuk cuba menunjukkan data transparansi. Akan tetapi setakat ini data yang pamerkan tidak cukup jelas dan tidak ada granular data seperti mana yang disebut oleh Ketua Pembangkang. Seperti mana yang disebut kematian, apa jenis kematian, kenapa, dan sampai ada kes-kes di mana yang telah mati bulan April. Semalam baru masuk dalam statistik kematian COVID. Jadi perkara-perkara sedemikian tidak sepatutnya berlaku. Yang kedua, berkenaan dengan keberkesanan vaksin. Sepatutnya data tersebut mesti ada dalam MySejahtera dan mereka yang terima vaksin dan mereka yang telah mati selepas lengkap vaksin. Sepatutnya data-data tersebut, it should be automated, it should be dalam komputer, it should be dalam database. Kenapa tidak dipamerkan, tidak dikongsi sama supaya kita lebih faham apakah sama ada vaksin yang berlainan, ada kesannya berlainan. Apa yang dipamerkan setakat ini agak kelirukan dan tidak cukup mencukupi untuk kita membantu. Saya harap KKM dapat menambah baik dari segi data transparansi, granular data supaya bukan setakat di pihak kerajaan, di pihak universiti, di pihak swasta, sama-sama kita boleh menyumbang kepada analisis data dan memberi cadangan yang lebih baik. Sekian. Celahan Podison, tambahan pada Goping. Podison, masih berkenaan vaksin. Dari hari awal lagi, Speaker, polisi kerajaan adalah tidak ada paksaan. They don't make it as a compulsory for every Malaysian to take up the vaccine. Itu asasnya, ya. Ya. Walau bagaimanapun, mengambil vaksin itu kita anggap membantu untuk menghadapi ancaman pandemik COVID. Jadi keadaan sekarang di negara kita adalah kita sudah ada angka yang dah lengkap 2 dos. Kita juga sudah ada angka yang mengambil 1 dos dan tunggu untuk pengambilan yang kedua. Kita juga ada segmen yang ketiga yang tidak mengambil apa-apa suntikan vaksin. Soalan saya tersentuh baru ni bila mengikuti dalam laporan berita bagaimana seorang anggota tentera ditamatkan perkhidmatannya dengan hilang semua kelayakan pencen dan sebagainya kerana memilih untuk tidak mengambil suntikan. Jadi dari sudut kemanusiaan, saya fikir ketika kita boleh menggalakkan rakyat mengambil vaksin kerana itu membantu melegakan atau meredakan ancaman pandemik, di sisi lain apakah tindakan itu dilihat sebagai sedikit tidak berperi kemanusiaan atau ada cara lain untuk menguruskan segmen masyarakat yang memilih untuk tidak mengambil? Pandangan Pak Dickson. Pertama, Goping menyebut tentang kelemahan MySejahtera, data granular yang tidak tepat. Umpamanya sekarang bila dah cecah 300 kematian, sebut dah, ini semua backlog. Jadi maknanya angka bulan lalu atau 2 bulan yang lalu tak betul. Ini problem kita. Kita ada satu sistem yang canggih, belanja yang tinggi, tetapi kita bercakap soal granular ni yang dia betul. Dah lama. Kuliah Madam Baru jawatan kuasa darurat yang dia dicadangkan oleh Tuan Agong, dipengusikan oleh mantan Ketua Hakim Negara. Berpuluh kali minta data daripada Kementerian Kesihatan. Dipersetujui oleh jawatan kuasa darurat. Sampai akhir tak dapat. Jadi akhirnya dah lepas 5-6 bulan baru terbongkar ada kelemahan-kelemahan dasar. Datang ada pengumuman baru yang meyakinkan. But we have lost time. Dan ini menyebabkan kesannya kematian dan jangkitan yang bertambah. Dan itu yang untuk Kuliah Madam Baru, vaksin ni betul. Ada orang yang merujuk kepada pandangan yang agak disebut anti-vaksin.
Saya lihat ada yang bagi pandangan agama, ada pandangan sains, dan ada juga saintis dan medical experts yang pertikai. Saya fikir caranya ialah memberikan penjelasan dan penerangan. Ya. Kerana ada orang yang tidak setuju, saya tahu di Negeri Sembilan, dia kata kerana saudara dia dah ambil 2 vaksin dah mati, buat apa dia ambil lagi? Inilah sebab saya katakan granular itu penting. Ya. Dan peratus yang mati setelah divaksin jauh sangat kecil. Dan kita belum tahu kerana kelemahan kita menyiapkan hujah dan